Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar pelajar-pelajar? Cikgu berharap agar semua pelajar-pelajar sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pada video kali ini, cikgu akan menyampaikan pengajaran bagi subjek pengajian am STPM semester 1. Tajuk yang kita akan bincang pada kali ini adalah berkaitan dengan bab 3, amalan demokrasi dan pilihan raya di Malaysia. Fokus kita pada hari ini adalah berkaitan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, cikgu telah menggariskan 3 objektif yang ingin kita capai. Yang pertama, di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat menghuraikan keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang kedua, pelajar dapat menyatakan 3 syarat keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan yang ketiga, pelajar dapat menghuraikan 3 fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, seterusnya kita lihat pengenalan berkaitan dengan SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan dengan penubuhan yang pertama hanya dianggotai oleh seorang pengerusi dan juga 2 orang ahli yang lain. Suruhanjaya Pilihan Raya ini telah ditubuhkan bertujuan untuk memelihara, menyelia dan mengekalkan proses demokrasi negara melalui pilihan raya yang adil dan saksama. Suruhanjaya Pilihan Raya juga merupakan satu badan yang bebas daripada kawalan politik. Seterusnya kita lihat keanggotaan SPR. Di bawah Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan, keanggotaan Suruhanjaya Pilihan Raya terdiri daripada yang pertama adalah seorang pengerusi, kedua timbalan pengerusi dan yang ketiga 5 orang ahli yang lain. Kesemua anggota SPR ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Mereka memegang jawatan sehingga berumur 66 tahun, namun mestilah meletak jawatan sekiranya mereka hilang kelayakan. Hilang kelayakan di sini bermaksud, cikgu bagi contoh, jika seseorang anggota SPR itu diisytiharkan muflis ataupun bankrupt. Jadi secara tidak langsung, anggota SPR tersebut akan hilang kelayakan sebagai anggota Suruhanjaya Pilihan Raya. Seterusnya kita lihat kepada syarat-syarat keanggotaan SPR. Mana-mana anggota SPR yang hendak dilantik mestilah memenuhi 3 syarat yang telah ditetapkan. Yang pertama, mestilah berumur tidak lebih 66 tahun. Dan yang kedua, bukan seorang yang muflis ataupun bankrupt. Dan yang ketiga, mereka tidak memegang apa-apa jawatan lain yang mendatangkan gaji ataupun pendapatan, kecualilah jawatan yang melibatkan agensi-agensi ataupun badan-badan kebajikan. Itu adalah dibolehkan kerana jawatan-jawatan tersebut tidak mendatangkan pendapatan ataupun saraan. Seterusnya, anggota SPR juga boleh meletak jawatan pada bila-bila masa hanya dengan mengutuskan surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Mereka juga tidak boleh dipecat kecuali atas Shore Tribunal. Tribunal ini merupakan satu badan yang dibentuk ataupun diwujudkan bertujuan untuk menyiasat dakwaan-dakwaan yang dibuat ke atas anggota SPR. Cikgu bagi contoh dekat sini. Andaikan seorang anggota SPR itu didakwa terlibat dengan rasuah ataupun terlibat dengan salah laku. Jadi tribunal ini akan ditubuhkan dan mereka akan menyiasat dakwaan terhadap anggota SPR. Sekiranya terdapat bukti yang kukuh dalam siasatan yang mereka lakukan, mereka akan mengesyorkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memecat anggota SPR tersebut. Namun, sekiranya tidak ada bukti yang kukuh, mereka juga akan syor kepada Yang di-Pertuan Agong untuk tidak memecat. Jadi, Agong
mestilah mendengar syur daripada tribunal tersebut. Itu sebagai contoh. Kemudian seterusnya, Yang di-Pertuan Agong juga boleh memecat mana-mana jawatan anggota SPR sekiranya yang pertama mereka telah diisytiharkan bankrupt ataupun muflis dan belum dilepaskan. Okey, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, sekiranya mereka ini terlibat dengan apa-apa jawatan yang mendatangkan pendapatan ataupun saraan. Sebab apa mereka ini tidak boleh memegang jawatan lain? Kerana mereka telah menerima saraan sebagai anggota SPR. Jadi mereka tidak boleh lagi memegang jawatan-jawatan lain yang mendatangkan saraan ataupun gaji. Dan yang ketiga, sekiranya mereka ini dilantik menjadi mana-mana ahli majlis perundangan, parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Kerana apa? Kerana anggota SPR tidak boleh daripada kalangan ahli-ahli politik ataupun orang-orang yang mempunyai kepentingan. Seterusnya, saraan anggota SPR di bawah peruntukan parlimen dan dipertanggungjawabkan kepada kumpulan wang yang disatukan. Yang terakhir, parlimen juga boleh membuat peruntukan bagi terma jawatan. Sebagai contoh, cikgu bagi contohnya syarat-syarat jawatan, tempoh jawatan, umur, apa-apa sajalah yang berkaitan dengan jawatan seseorang anggota SPR itu ditentukan ataupun dibuat oleh parlimen. Okey, seterusnya kita lihat fungsi utama SPR. Okey, sebelum cikgu teruskan, ingin cikgu tegaskan bahawa di bawah tajuk SPR ini antara topik yang sering menjadi popular dalam soalan STPM adalah berkaitan dengan fungsi SPR. Berdasarkan analisis yang cikgu buat daripada soalan tahun-tahun lepas, cikgu mendapati bahawa banyak soalan-soalan kalau daripada bab 3 ini dia akan tanya berkaitan dengan fungsi. Jadi pelajar-pelajar perlulah menguasai ataupun menghafal fungsi-fungsi SPR ni dengan baik supaya pelajar-pelajar dapat ataupun mudah menjawab soalan. Okey, kita terus kepada fungsi SPR. Fungsi utama SPR ni ada 3. SPR mempunyai 3 fungsi utama. So, yang pertama adalah persempadanan kawasan pilihan raya. Yang kedua, pendaftaran pengundi. Dan yang ketiga, menguruskan pilihan raya. Okay, kita lihat yang pertama, persempadanan kawasan pilihan raya. SPR berfungsi untuk membuat kajian dan persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya parlimen ataupun negeri tidak kurang daripada 8 tahun selepas tarikh siapnya urusan kajian dan persempadanan semula yang terdahulu. Okey, maksudnya di sini SPR perlu menjalankan kajian dan persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya di antara 8 hingga 10 tahun. Maksudnya tempoh itu tidak boleh melebihi 10 tahun maksimum, minimum 8 tahun. Okey, so kenapa perlu dibuat persempadanan ini? Mungkin ada pelajar-pelajar tertanya, kenapa SPR perlu membuat persempadanan setiap 8 tahun ataupun maksimum 10 tahun? Persempadanan ini tujuannya dibuat untuk menyemak kembali bahagian-bahagian pilihan raya. Kerana satu-satu bahagian pilihan raya tu tidak boleh terlampau ramai pengundi di situ. Sebab salah satu faktor persempadanan ini dibuat adalah bilangan penduduk ataupun jumlah penduduk yang ramai. Jadi satu-satu bahagian pilihan raya itu tidak boleh terlampau ramai. Sebab itulah persempadanan ini perlu dibuat setiap 8 tahun ataupun maksimumnya 10 tahun. Fungsi yang kedua SPR adalah pendaftaran pengundi. SPR akan menjalankan pendaftaran pemilih dan juga semakan daftar pemilih dari semasa ke semasa, dan mereka juga akan menjalankan pendaftaran secara automatik kepada warga negara yang berumur 18 tahun. Ini satu pembaharuan yang telah dibuat oleh SPR. Kerana sebelum-sebelum ini, di mana-mana pemilih yang ingin mendaftar sebagai pemilih, mereka perlu memohon secara manual ataupun mengisi borang. Jadi sekarang ni tak perlu lagi. So urusan itu menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga, fungsi SPR adalah menguruskan pilihan raya. SPR akan menjalankan pilihan raya umum
bagi Dewan Rakyat dan juga Dewan Undangan Negeri, serta menjalankan pilihan raya kecil bagi mana-mana bahagian pilihan raya yang berlakunya kekosongan luar jangka. Itu adalah fungsi SPR yang ketiga. Baik pelajar-pelajar, cikgu rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. So sekiranya pelajar-pelajar ada sebarang soalan ataupun kekeliruan yang ingin ditanya dengan cikgu, so sila tinggalkan soalan pelajar-pelajar itu di ruang komen dan cikgu akan cuba untuk membalas ataupun menjawab soalan-soalan pelajar dengan secepat yang mungkin. Okey, so cikgu rasa sampai di sini saja kelas kita pada kali ini. Sebelum itu jangan lupa like, komen, share dan subscribe video cikgu ini ataupun channel cikgu untuk pastikan pelajar-pelajar tidak terlepas video-video cikgu yang lain. Okey, cikgu rasa sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga kita berjumpa lagi.